Ikan pagi kita suruh kuih apa? Tu, wasabi. Petang, hujan pula. Lepas tu pula hari tu, pagi sampai tengah hari tak balik-balik pun dia tengok kita. Kita tidur puasa dia, sekali dia datang sebelum dia. Sekali dia datang 5 dia. Jadi kita pujuk dia biar dia lembut sikit. Okay. Jadi insyaAllah, apapun kita syukur dan izin Allah Subhanahu wa taala bismillah sekalian. Masa tenang, masa tidak ada masa sesuatu, mudah-mudahan kita sehingga hujung sebelum kita bertolak menuju ke dia insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput saya Fadilah Tengku Haji Fasil untuk menyampaikan kuliah serta asal kepada kita pada performa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wassalamu alaihi ala nabiyina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, datuk, datin, para haji dan para hajah, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diizinkan kita pada petang ini. Kalau pagi waktu yang terbaik, sebenarnya petang pun waktu yang terbaik juga. Kalau siapa rajin tengok dalam Al-Quran, Allah selalu sebut tentang orang yang beribadat di waktu pagi dan di waktu petang. Salah satunya perintah Allah pada kita ni untuk sentiasa duduk dengan orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Contoh di dalam surah Al-Kahfi Allah sebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina fattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah kata, wahai Muhammad, hendaklah engkau bersabar untuk duduk dengan orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jangan disebabkan kerana kesibukan engkau dengan dunia ataupun teringin kepada dunia ini menjadikan engkau berpaling daripada mereka. So ayat ni yang pertama Allah suruh duduk dengan orang yang ingat Allah waktu pagi, waktu petang. Dan yang kedua Allah kata jangan lepaskan pandangan. So point dia Allah kata jangan lepaskan pandangan ni maknanya kena selalu perhati. Kenapa agak-agak Allah suruh kita perhati orang yang ingat Allah waktu pagi, waktu petang? Apa ada pada orang Jawa kata observation? Bukankah? Betul tak? Bukankah? Betul ke tak? Betul lah tak? Kan? Maksudnya perhati. Pasal apa dia suruh kita perhati? Allah suruh perhati. Allah kata perhati orang yang ingat Allah waktu pagi, perhati orang yang ingat Allah waktu petang. Siapa Allah suruh kita perhati? Sebab kita ni, bila kita perhati ni, ada satu benda lah Allah bagi dekat orang beriman. Iaitu perasaan malu. Malu ataupun dalam bahasa mudahnya kita kata sedar diri lah. Bila kita tak semayang, tengok orang semayang, awak aku tak semayang. Kalau kita tak baca Quran, kita tengok orang baca Quran, awak aku tak baca Quran. Kalau orang pergi ke masjid, kita tak pergi ke masjid, kita akan kata, awak aku tak pergi ke masjid. Kan kita cerita beberapa hari yang lalu, iaitu dekat di hati, jauh di kaki. Bukankah? Dekat di hati, jauh di kaki.
Di hati ingat, bukan tak ingat, tapi kaki nak melangkah tak. Tapi bila kita tengok orang rajin melangkah, automatik kita akan jadi rajin melangkah juga. Sebab tu penting kita cari circle yang baik. Circle yang baik ni circle yang sentiasa ingat Allah. Cari orang yang sentiasa membawa kita ni ingat Tuhan. Baik, Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Allah perintahkan dia dengan satu tugasan besar. Tugas dia kena pi ajak Fir'aun, pi betulkan balik Fir'aun yang mengatakan dia Tuhan. Dan Fir'aun ni pula pak angkat dia. Bila dia nak pi jumpa Fir'aun, dia minta seorang teman. Siapa teman yang dia nak bawa untuk nak buat baik ni, nak pi berdakwah ni? Jadi dia kata, qala rabbi shrah li sadri, Tuhan lapangkan dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bukakan simpulan lidah aku supaya depa dapat faham apa yang aku nak cakap. Waj'al li waziran min ahli, boleh tak jadikan kepada aku seorang sahabat pembantu. Harun aqi, saudaraku sendiri yang bernama Harun. Ushdud bihi azri, supaya dia dapat kuatkan dengan aku ni, kerja yang aku buat ni dia dapat memperkuatkan aku. Apa tujuannya? Kai nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsiran. Jadi bila aku ambil dia jadi teman, menjadikan aku selalu akan ucapkan tasbih pada engkau, memuji engkau, dan aku akan sentiasa ingat engkau sebab kerana dia ada dengan aku. Nampak tak betapa penting kena cari circle yang baik. Tuan-tuan, kita dah pun berada di tempat yang baik. Kalau tempat yang baik ini tak mengubah kita, tak menjadikan ada tarikan untuk kita suka pada kebaikan ni, maknanya kita ada masalah. Kita mau patut sebut, wahai batu belah, batu bertangkuf, kau telan sajalah aku. Maknanya kalau kita tak tertarik pada kebaikan, waktu kita duduk dekat tempat yang baik. Baik, kemudian kita balik daripada haji ni pula. Kita dah, orang kata apa, bahasa mudah ni seumpama kereta yang baru dibasuh. Kereta baru basuh, nampak lopak ayak, nampak lecah, nampak ayak yang tak elok, nampak tempat yang kotor, takkan kita nak masuk. Dan of course kita akan letakkan pada tempat yang baik, kita akan jaga dengan penjagaan yang baik. Maka begitulah maksud yang kita nak sampaikan. Baik. Yang kedua, petang ni waktu yang besar. Kerana petang ni adalah waktu pertukaran shift malaikat. Ada dua pertukaran shift. Satu pertukaran shift malaikat waktu pagi. Yang kedua pertukaran shift malaikat waktu petang. Allah kata, ya ta'aqabun malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Okey, baik. Seronok juga ni kalau berdiri ni. Nampak lebih. Baru nampak. Tak nampak batas hidung. Saya cakap tak nampak orang ni tak seronok. Nampak tak? Dalam tu dia nampak penuh. Okey, takut nampak dekat tengkok. Okey, baik. So, Nabi SAW kata, ya ta'aqabun malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti malaikat yang bertugas shift malam dengan malaikat yang bertugas shift siang. Bila dia orang bertugas shift ni? Iaitu ketika waktu solat subuh dan waktu asar. Bila mereka nak tukar shift ni, mereka tukar shift ni dia bukan tukar shift semata-mata, tapi dia bawa satu buku catatan. Buku catatan amalan kita yang start daripada pagi tadi sampailah ke waktu sekarang ni, buku ni telah pun dan sedang diangkat naik ke langit pada saat hari ni. Allah bertanya pada malaikat tersebut dalam keadaan Allah tahu. Apa soalannya? Kaifa taraktum ibadi? Malaikat, macam mana hang tinggalkan hamba aku kat bumi? Kata malaikat, taraknahum fahum yusallun wa atainahum fahum yusallun. Aku tinggalkan mereka ketika mereka tengah solat. Aku datang balik jumpa mereka pun mereka tengah solat. Berbahagia orang yang solat asar dan subuh di awal waktu. Berbahagia juga orang yang ketika buku catatan dia diangkat naik, dia dalam keadaan sedang mengingati Allah. Sebab tu kalau ditanya pasal apa Nabi SAW, dia suka beribadat, suka berpuasa hari Isnin dengan hari Khamis. Bila tanya pada Nabi ni, apa jawab Nabi SAW? Aku suka buku catatan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sebab tu Isnin dan Khamis. Baik sahabat-sahabat, rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi tempat kat depan. Mereka ni special tiket. Mereka dapat special tiket. Sebab tu mereka duduk kat sini. So tuan-tuan ramai boleh duduk lagi kat tempat-tempat yang lain. Okey, sambung balik. Tajuk kita pada hari ni, saya berdiri ni bukan nak baca khutbah. Ni bukan khutbah Arafah. Ini khutbah Li Meridian. Okey, baik. Kan khutbah lah sebab tak nampak. Dan nampak tu dia
eye contact ni bila kita dapat tengok seronok lagi waktu kita bercakap ni. Okey. So topik kita, tajuk kita pada hari ni, kita nak cerita tentang satu benda yang menjadi penentu kebahagiaan kita. Satu benda yang menjadi penentu kebahagiaan kita kemudian hari. Satu. Yang kedua, topik yang kita nak bincangkan ini juga, dia akan menceritakan tentang beza orang cerdik dengan orang tak cerdik. Baik. Saya ambil yang kedua ni dulu, iaitu apa beza, macam mana kita nak nilai dan macam mana Nabi dia bagi satu guideline macam mana nak kenal orang ni cerdik ataupun tak cerdik. Baik. Bila Nabi SAW satu hari ni dia tanya pada sahabat dengan satu teka-teki. Teka-teki dia adalah, Atadaruna manil kayyis? Kamu kenal tak siapa orang yang dipanggil Al-Kayyis? Kayyis ni bukan kayyis pagi makan pagi, kayyis petang makan petang. Itu kayyis. Ni Al-Kayyis. Manil ladzi Al-Kayyis? Siapa orang yang disebut sebagai Al-Kayyis? Al-Kayyis adalah orang yang cerdik. Maka sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dia saja yang tahu. Siapa orang yang kayyis? Kemudian Nabi sebut, Al-Kayyis mandana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdik ini, orang yang bila dia buat sesuatu benda ni, dia ada kiraan. Dia buat sesuatu benda, dia ada kiraan. Kiraannya adalah, bagaimana kalau aku buat benda ni, kedudukan aku selepas aku mati. Maksudnya, orang yang buat sesuatu benda, dia mengingati hari selepas daripada kematian dia. Apa dia hari selepas pada kematian dia? Hari akhirat. Maknanya setiap benda yang dia buat, dia tahu efek, kesan amalan itu, apa kesan pada akhirat dia. Kalau yang tak ada kesan pada akhirat, maka dia tinggalkan. Dia nak cari benda yang ada kesan pada akhirat untuk dia buat. Orang yang macam tu, orang yang cerdik. Orang yang macam tu adalah orang yang cerdik. Hari itu saya tak pasti saya cerita kat sini ke kat mana. Ada seorang hamba Allah, kalau siapa pernah dengar ceramah Ustaz Syamsuri Ahmad. Dia cerita di sebelah kampung Lahak Yue sana, Kepala Batas. Pernah dengar Lahak Yue? Tak pernah dengar? Okey, baik. Ada satu kampung sebelah Kepala Batas sana, seorang orang tua berumur 70 tahun lebih. 70 tahun lebih, dia ni duk buat bendang, buat sawah padi. Dia jadi bualan orang kampung. Orang kampung kata, apa tua-tua duk buat bendang, anak-anak tak bagi duit dekat hang kau? Bukankah anak-anak semua dah sukses, berjaya, engineer, cikgu, doktor ada. Tapi kenapa dia turun buat bendang lagi? Akhirnya dia jawab, dia kata, aku buat bendang bukan kerana aku kebulok duit. Aku buat bendang bukan kerana aku kebulok duit. Contoh mungkin ada di antara tuan-tuan yang nanti lepas pencen masih lagi bekerja. Mungkin orang akan tanya, kenapa bekerja tak cukup ke pencen hang? Ini bukan soal pencen cukup tak cukup, tapi ada sebab aku bekerja. Maknanya mereka setiap benda yang mereka buat ni ada tujuan akhirat dia. So apa dia jawab pada waktu tu? Dia kata, aku buat bendang ni bukan kerana aku kebulok duit, tapi aku buat bendang kerana siapa yang buat bendang dia kena bayar zakat. Bukankah? Orang yang buat bendang dia kena bayar zakat. Jadi bila aku buat bendang aku bayar zakat. Ibadat fardu dengan ibadat sunat, yang mana lebih hebat? Ibadat fardu. Maka bila aku bayar zakat, aku telah buat satu benda yang Allah suka. Dan itulah tujuan aku buat bendang. Bukan kerana nak duit, tapi kerana nak bayar zakat. So samalah kita nanti. Kenapa kita bisnes? Kenapa kita nak jadi kaya? Nak jadi kaya sebab aku nak keluar zakat. Aku nak tolong orang miskin. Dengan duit yang aku ada ni aku dapat. Maknanya ada kiraan akhirat. Dan inilah orang yang macam ni, dia takkan mampu buat macam tu, melainkan bila dia faham apakah itu ataupun apakah maksud yang dinamakan dengan hari akhirat tu tadi. So tajuk kita nak cerita adalah perbaiki akhiratmu, nescaya Allah akan perbaiki dunia. Ramai di antara kita pada hari ni, dia nak dunia. Dia cari rezeki sehabis boleh. Kadang-kala pagi-pagi buta dia dah keluar dah cari duit. Tapi dia lupa pada yang memberi rezeki dan dia hanya memikirkan kesan pada dunia dan tak fikir kesan sampai kepada akhiratnya. Maka akhirnya dia rugi. Sebab tu di sana ada satu kata-kata yang dikaitkan dengan Nabi Allah Dawud AS. Satu kata-kata ni disebut, kata-kata ini ada kaitan dengan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Dawud AS. Saya sebut, sekali lagi Ahmad dia terjemah. Baik, apa dia? Saya sebut bahasa Arab, Ahmad terjem ilal Maliziyah. Ana ahki bil Arabiyah, badan anta terjem ilal Maliziyah. Baik.
Okey, baik. Okay. Saya suruh dia terjemah. Dia ni duduk lahir kat sini, kemudiannya pula sekolah dekat sini, sehingga kan bahasa Melayu dia, perkataan Melayu tak banyak berbanding dengan perkataan Arab. So kita nak latih dia. Ana a'tik bil Arabiyah, ba'din enta ta'tini bil Maliziyah. Baik? Okey, jarrid. Musa'ab, jarrid. Cuba. Baik. Ya Daud, anta turid wa ana urid. Yallah, terjem. Ngam ta'araf? Ahmad, yallah Ahmad. Yallah Ahmad. Okey, yallah Ahmad. Anta turid wa ana urid. Ya Daud, anta turid wa ana urid. Ngam ta'araf? Baik, apa dia maksud dia? Ya Daud, anta turid. Siapa ni boleh terjemah? Ya Daud, anta turid wa ana urid. Siapa boleh terjemah? Kok ada siapa? Apa dia? Okey, baik, betul. Wahai Daud, aku mahu, engkau pun mahu. Okey, itu bahasa harfiah lah kalau kita terjemah bahasa yang cantik. Wahai Daud, aku ada kehendak aku, keinginan aku, engkau juga ada keinginan. Allah kata ni kepada Nabi Allah Daud. Ya Daud, anta turid wa ana urid. Wala yakunu illa ma urid. Sesuatu kehendak ini tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Bukankah kita ada kehendak, kita ada keinginan, Allah juga ada keinginan dan kehendak dia, dan tidak akan berlaku semua benda ke atas dunia ini dengan keinginan kita ke ataupun dengan keinginan Allah. Dengan keinginan Allah. Kalau kita dah tahu dah bos kita nak apa yang kesukaan bos kita, kita akan buat benda yang bos kita suka. Dan bos kita pun dia yang tentukan, sebab kita ni kita hamba. Bukan kita tak mampu nak menentukan, melainkan Allah tentukan. Allah kata lagi, in sallamtani fima urid, kalau engkau berikan pada aku apa yang aku nak, engkau buat apa yang aku perintahkan engkau buat, maksudnya engkau buat apa yang aku nak, sallamtuka fima turid, aku bagi apa yang kau nak. Wahai Daud, kalau engkau buat apa yang aku nak, aku bagilah apa yang kau nak. Yang tu konsep ni konsep yang diterima pakai oleh semua orang. Kita buat apa yang majikan kita suruh, kita dapat apa yang kita inginkan, dan dia akan berikan, itu hak kita. Allah kata, in sallamtani fima urid, sallamtuka fima turid. Kalau engkau buat apa yang aku nak, aku berikan apa yang kau nak. Baik, wa in abghadtani fima urid. Tapi kalau engkau tak suka pada apa yang aku nak, at'abtuka fima turid, aku akan penatkan pada apa yang kau nak. Saya ulang. Daud, engkau ada keinginan, aku ada keinginan. Sesuatu keinginan tidak akan berlaku melainkan apa yang aku inginkan, kata Allah. Kalau engkau buat apa yang aku perintahkan, engkau buat apa yang aku inginkan, aku berikan apa yang kau inginkan. Tapi kalau engkau membenci apa yang aku perintahkan engkau buat, maka aku akan at'abtuka fima turid, aku penatkan engkau pada apa yang kau nak, dan tidak akan kau dapat melainkan kalau aku nak. Faham tak? Maksudnya, ada orang dia duduk di dunia, dia buat kerja macam kita buat kerja, tapi yang dia dapat dan kita dapat tak sama. Allah jadikan tak sama. Kenapa jadikan tak sama? Kerana portion, ketentuan, bila, bagaimana tu Allah yang tentukan. Walaupun kita berusaha sehabis baik. Kisah dalam Al-Quran, kisah seorang orang kaya yang dia rasakan dunia ni milik dia, dialah punca yang menjadikan dia dapat dunia dalam surah Al-Kahfi. Allah kata, apa dalam surah Al-Kahfi ni? Apa dia Ustaz Amir? Dalam surah Al-Kahfi cerita tentang Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. ودخل جنة ضرب الله مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فقال له صاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik sampai ke akhir ayat. So saya ringkaskan cerita. Seorang sahabat yang beriman kawan dengan seorang sahabat yang tak beriman, cintakan dunia. Cinta yang teramat-amat. Dan dia rasa bangga dengan pencapaian yang dia telah capai, iaitu Allah jadikan dia mempunyai kebun. Dia ada kebun kurma, pada kebun kurma ni pula ada sistem air. Dia ada sumber air dalam tu. Kemudian Allah jadikan pula, dipagari pula dengan buah anggur. Cantiklah kebun dia ni. Jadi satu hari dia jemput kawan dia, datang ke kebun dia, kawan dia pun tengok. Dan dia masuk ke dalam kebun dia dalam keadaan sombong dengan mengatakan, yang ni semua harta, ini Pak Haji yang punya. Okey, ini harta, Pak Haji yang punya. Dia kata, engkau ada? Engkau tak ada. Aku ada. Dia kata, ni sikit. Ada lagi yang lain. Dia kata, aku ada kebun, aku ada kekayaan dan aku ada pengikut yang ramai. Hari ni orang mencari followers. Siapa lagi ramai followers, dia adalah orang yang hebat. Hari ni orang yang mengumpulkan harta kekayaan. Siapa yang paling banyak harta, dia rasa dia hebat. Baik, jadi dia kata, yang ni di dunia, belum lagi akhirat. Kalau kat dunia aku dapat macam ni, bagaimana dengan akhirat? Pasti aku akan dapat lebih. Sahabat dia beriman ni, tegur dia dengan berkata, walaulah izdaqalta jannataka. Kalaulah engkau ni ketika engkau masuk kebun kau ni kau sedar diri dan kau mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua harta kekayaan ini adalah datang daripada Allah. Tiada daya dan kekuatan, melainkan Allah yang tentukan untuk berikan pada aku harta. Tuan-tuan pernah pergi rumah orang kaya. Di Jordan banyak rumah banglo besar-besar. Saya kira di Malaysia pun saya banyak pergi ke rumah sahabat-sahabat kita yang kaya-kaya. Dia tulis. Kalau orang kaya ni kebiasaan dekat depan pintu besar rumah dia, dia tulis kat atas tu, dia tulis apa agak-agak. Apa boleh agak ayat apa dia tulis? Villa. Selain daripada ayat Quran, dia letak ayat Quran. Ayat Quran apa dia letak kat pintu pagar rumah dia? Ayat subuh dinar salah satunya. Lain pada tu. Ayat apa saya sebut dalam bahasa Melayu? Ini adalah kelebihan daripada Tuhanku. Ayat apa? Hadza min fadli rabbi. Ayat tu ramai orang Arab dia suka tulis dekat gate dia tu yang besar gedabak tu, dia tulis hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhanku. So dia nak ceritakan yang kaya ni Tuhan bagi dekat akulah. Tuhan tak bagi dekat kau, tapi Tuhan bagi dekat aku. Ramai orang baca ayat ni, dia baca separuh dan dia baca sekerat. Dia baca sekerat ayat ni. Ayat ni ada sambungan dia. Iaitu orang yang mengatakan ayat ni adalah ayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kaya, ada kuasa, jadi raja, memiliki tentera daripada manusia, jin dan juga binatang. Yang kata hebatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni. Bila dia masuk satu kawasan dalam hutan tu, dia lalu ada kawasan sarang semut. Jadi semut-semut pakat lari dan semut bercakap tentang dia. Bila dia tengok semut bercakap tentang dia dan puji dia waktu tersebut, dia pun ketawa kecil. Dalam keadaan dia ketawa. Kenapa dia ketawa? Dia katakan semut ni dia tak tahu. Yang aku ni hebat ni bukan kerana aku hebat, tapi Allah yang bagi. Dia tu ingat aku yang hebat. So dia ketawa, akhirnya dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah kelebihan yang mai daripada Tuhan aku. Bukan aku, tapi Tuhan aku. Untuk Allah nak uji aku sama ada aku adalah orang yang bersyukur ataupun aku adalah orang yang kufur. Maknanya apa yang kita miliki pada hari ini ada dua saja. Sama ada kita bersyukur ataupun kita akan jadi orang yang kufur. Allah berikan pada kita kesenangan, Allah bagi pada kita kesihatan, termasuk Allah berikan pada kita nikmat kita dapat buat haji ini, terhasil daripada situ dua benda. Apa dia dua benda? Allah nak tengok sama ada kita rasa benda hak kita dapat ni menjadikan kita bersyukur ataupun menjadikan kita kufur. Baik, maka itulah ujian di dalam setiap nikmat. Pada setiap nikmat itu terdapatnya ujian. Dan orang yang tak faham yang ni, maka akhiratnya akan terpesong dan akhirnya dia akan rugi di hari akhirat. Tuan-tuan, betapa tahu tak ada orang yang kaya di dunia tapi akhirnya dia rugi. Bukan ke akhirat, waktu kubur lagi dia dah rugi dah. Pernah dengar tak satu ayat? Saya baca dalam bahasa Melayu, tuan-tuan terjemah ke bahasa Arab. Okey, saya sebut bahasa Melayu. Kamu dilalaikan dan dilekakan dengan mengumpulkan harta kekayaan sehingga kalian sampai ke kubur. Kamu leka mengumpulkan harta kekayaan, pangkat, akhirnya kamu sampai ke kubur. Surah apa?
Alhaakumut takasur. Kata para sahabat, di antara surah yang paling menakutkan kami adalah surah tu. Kenapa surah tu? Kerana surah tu menceritakan tentang orang yang dilalaikan dengan mengumpul. Dia buat collection. Akhirnya dia terlupa untuk buat collection akhirat. Dia duk buat collection dunia. Dia lupa collection akhirat. Sedar-sedar dia dah masuk kubur. Sebab tu saya tulis mukadimah kat sini. Tapi saya tak sebut tadi sebab saya sebut benda yang lain. Saya tulis dekat sini sebelum saya nak sampai kat tuan-tuan tadi. Dalam kepala saya fikir apa benda saya nak sebut. Saya nak tulis, saya nak kata dekat tuan-tuan, bayangkan satu hari kita terjaga. Bayangkan satu hari kita terjaga. Kita tidur ni waktu malam ni. Tiba-tiba kita terjaga. Bila kita terjaga ni, tapi bukan ke atas katil waktu tu. Kita terjaga bukan ke atas katil, tapi bukan juga kat dalam rumah kita. Bahkan kita berada di satu alam yang kita dah tak boleh kembali lagi. Sedang-sedang kita dah pun berada di alam tersebut. Alam apa? Alam barzah. Tak orang yang nak mati, waktu ketika dia nak mati, dia terkejut dan dia tak sangka itu saat terakhir dia. Ada satu surah daripada surah, saya tak habis yang ni, saya nak masuk satu surah. Satu surah ni nama surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ni cerita tentang hari kiamat. Ada orang, dia terfonok dengan dunia, dia tak ingat akhirat. Allah kata, bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Baik, Allah kata ada orang mereka sukakan benda yang bersifat segera iaitu dunia dan mereka membiarkan akhirat mereka. Kami tak kisah akhirat terlepas pun tak apa, yang penting dunia jangan terlepas. Ketika mana kita bertugas, kita buat tugasan dunia kita ni, kita sanggup terlepas akhirat demi hanya semata-mata kerana dunia. Tak semayang tak apa, tak keluar zakat tak apa, tak beribadat pun tak apa, tak baca Quran tak rasa bersalah. Sebab apa? Sebab kita takut dunia kita terlepas. Allah kata, bahkan mereka pada waktu tersebut, ada orang bertemu Allah muka ceria, ada orang bertemu Allah muka masam. Pilih di antara dua. Nak jumpa Allah muka ceria ataupun nak jumpa Allah dalam keadaan muka masam. Allah kata, kalla, jangan macam itulah wahai hambaku. Iza balagatit taraqi, ingat ketika nyawa sampai ke kerongkongan kalian. Waktu nyawa sampai kat kerongkongan kalian, waktu ketika orang nak mati. Kalau saya tanya pada lelaki-lelaki mature kita yang ada kat dalam ni, apa, kalau orang sebut lelaki tu, apa tanda kelakian seseorang lelaki tu, kat mana tanda dia? Yang dia bangga, yang menunjukkan yang dia adalah seorang lelaki. Apa dia? Berani orang perempuan, berani orang naik bukit hari tu ni. Kami cepat lagi. Berani, lelaki ada berani, perempuan ada berani. Okey. Orang sebut lelaki je, itu beza dia dengan perempuan. Apa dia? Halqum. Okey. Lain pada halqum. Lain pada halqum. Apa dia? Lain. Kalau orang sebut, tuan-tuan pergi kedai mamak waktu pagi. Tuan-tuan nak minta, nak order roti telur. Tuan-tuan sebut apa? Roti jantan. Nampak? Bila sebut jantan, kejantanan orang lelaki tu pada telur dia. Maaf cakap. Okey. Sungguh. Okey, kejantanan orang lelaki tu pada telur. Lepas tu orang kata tak ada telur. Okey, tak ada telur. Maksudnya kejantanan seseorang lelaki tu berada pada telur dia. Okey, baik. So, apa yang kita nak sebut kat sini, seorang lelaki ni saat ketika dia nak mati. Okey, saat ketika dia nak mati, doktor mungkin boleh sahkan. Seorang lelaki bila dia nak mati, sakit nak mati tu, telur dia tu, orang utara kata serot masuk ke dalam. Boleh terjemah? Tuan, serot apa nak terjemah serot kat mereka? Apa dia serot? Termasuk ke dalam, automatik termasuk ke dalam. Maknanya sakitnya waktu tarik sakarat ni sampai termasuk, telur tu termasuk ke dalam kerana teramat sakit. Baik, waktu tu Allah kata, kalla, jangan macam tu. Jangan hang duk sibuk ke dunia sampai hang lupa akhirat. Allah kata, jangan macam tu, wahai hamba-Ku. Ingat ketika nyawa sampai kat kerongkong. Dia tarik start daripada kaki, naik sampai ke lutut, naik sampai ke paha, naik sampai ke perut, naik sampai ke dada. Last kali sampai ke kerongkong. Bila sampai kat kerongkong ni, dia keluar satu suara. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, tubu ilallah qabla an yugharghir. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum yugharghir. Yugharghir ni dia keluar satu suara. Dekat kerongkong kita bunyi orang yang nak mati. Dia bunyi mengerah macam orang tidur tu. Sebab dia tengah, malaikat cabut nyawa dia nak keluar. Dia sedang nak tarik oksigen untuk dia nak bernafas.
Ada surah yang lain, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at cerita macam mana cara malaikat tarik. Ada dua cara malaikat tarik. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut dengan cabutan yang amat keras. Dan demi malaikat yang mencabut dengan cabutan yang amat lembut. So maknanya ada dua jenis cabutan. Dan cabutan yang amat lembut ni, kita cerita cabutan yang amat lembut. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika dia melihat Nabi SAW wafat, kata Aisyah, jangan siapa pun main tanya dekat aku mati tu sakit ke tak sakit. Bila aku melihat Nabi SAW sendiri berada di ambang sakarat, maka jangan siapa pun tanya mati tu sakit ke tak sakit. Termasuk Nabi SAW merasai keperitan menanggung sakit kematian. So Allah kata, "Idza balaghatit taraqi", ketika nyawa sampai kat kerongkong, maka malaikat akan mai. Mai malaikat tu mai, dia kata apa kat kita? Waqila man raq, hang pi cari siapa orang yang boleh jampi hang pada sekarang ni. Kan biasa orang sakit, kita pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa orang boleh jampi kita. Jampi macam-macam, hantu hantang kelepak jantung, sekali ku tendang, dua kali ku melambung. Puh, tiup. Kalau boleh jampi. So malaikat kata, pilah cari siapa yang boleh jampi hang pada waktu sekarang ni. Baik, wa dhanna annahu al-firaq, dia tahu dah aku akan mati. Orang yang nak mati saat ketika dicabut nyawa dia, waktu tu dia dah tahu yang dia akan mati. Wal taffatis saqu bisaq, kaki dah mula menendang. Ila rabbika yauma idzinil masaq, dan dia akan dibawa bertemu Allah. Malaikat tengking dia, fala saddaqa wala shalla. Engkau, dia kata, tak percaya kan tentang hari akhirat ni. Seolah-olah mati ni satu benda yang main-main. Wala solat, bahkan engkau juga adalah orang yang tidak mendirikan solat. Bila ni berlaku? Ketika saat dia berada di ambang kematian. Ni cerita orang yang tak ingat. So bayangkan seseorang yang bila saat dia tidur waktu malam, dia jaga-jaga, dia telah pun berada di tempat yang lain. Surah At-Takasur, kata sahabat, surah yang paling menakutkan kami. Allah kata, Alhaakumut takasur, kalian dilalaikan. Kalian disebokkan dengan kumpul. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian sampai ke kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan macam tu, kamu akan tahu nanti. Summa kalla saufa ta'lamun, jangan buat macam tu, kamu akan tahu nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalaulah engkau mengetahui dengan ilmu yang yakin. Manusia ni kalau dia tahu, sebab itulah sehingga disebut dalam kitab Imam Al-Qurtubi, dia tulis satu kitab cerita tentang alam akhirat. Dia bawa satu riwayat yang menyebut, kalaulah sekiranya binatang ternak mengetahui akan hakikat hari akhirat, kalian manusia tidak akan mampu dan tidak akan bertemu dengan seekor binatang ternak yang gemuk pun. Melainkan kesemua mereka akan menjadi kurus kerana takutkan akan hari akhirat. So Allah kata, kalau kamu tahu dengan ilmu yang yakin, latarawunnal jahim, saat ketika dipertontonkan pada kalian api neraka. Waktu tengok api neraka kali pertama, apa yang berlaku kepada ahli neraka ketika mereka masuk neraka? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dibawa ahli neraka ni pergi ke neraka dengan cara berombongan, geng-geng dia pergi ke neraka. Hatta idza ja'uha, sehinggalah mereka sampai di depan pintu neraka. Futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka. Faqala lahum qazanatuha, maka malaikat yang jaga neraka pun tanya soalan pertama nak masuk depan pintu neraka ni. Malaikat dah tanya dah. Alam ya'tikum rusulun minkum, woi, dia kata, Pak Haji tak sedar diri, takkan tak ada orang cerita dekat kamu benda yang tentang neraka ni. Yatlu alaikum ayati, takkan tak ada siapa baca ayat Al-Quran. Engkau dah tak baca Quran, kau tak pernah dengar khutbah Jumaat ke ceramah ke orang cerita pasal benda ni. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, takkan tak ada orang bagi peringatan pada engkau tentang hari akhirat ni. Qalu bala, mereka pun jawab dengan hanya satu perkataan ya, dan akhirnya kesemua mereka dimasukkan kat dalam neraka pada waktu tersebut. Ayat yang lain lagi Allah cerita pada ayat dalam surah Fussilat. Ayat ni yang menyebabkan orang kafir Mekah takut dengan ayat ni. Ayat ni cerita ahli neraka ketika dia dibawa pergi ke neraka pada waktu tersebut. Apa Allah kata? Apa dia ayat dia? Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Hari ketika dibawa musuh-musuh Allah ke neraka, mereka dibahagikan ikut kumpulan. Hatta idza ja'uha, sehinggalah mereka sampai di depan pintu neraka. Syahida alaihim sam'uhum, telinga diminta penyaksian. Wa absaruhum, mata diminta persaksian. Wa juluduhum, sehingga kulit diminta persaksian.
Bila kulit diminta persaksian, kulit berkata-kata. Dan akhirnya tuan mempunyai badan marah dekat kulit dia. Kulit, kenapa lah kau bercakap? Kata kulit, bukan aku nak bercakap. Tapi Allah jadi, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Bukan aku nak cakap, tapi Allah menjadikan aku dapat bercakap pada hari ini. Itu cerita ahli neraka. Cerita yang ketiga, ahli neraka. Ketika mereka dah dimasukkan dalam neraka. First kali benda-benda yang pertama yang mereka buat, mereka akan menjerit dengan jeritan yang amat kuat. Mereka jerit dengan jeritan yang amat kuat. Kenapa menjerit? Jeritlah sebab sakit. Kenapa sakit? Kerana azab neraka hak paling ringan adalah kepada Abu Talib. Dia diletakkan satu alas kaki daripada neraka. Dia duduk ke alas kaki tu menggelegak sampai ke otak. Di antara azab ahli neraka ni, iaitu dia panggil naza'atul lisyawa, sehingga merekah. Tengkorak dia akan merekah pada waktu tersebut. So ketika masuk dalam neraka ni apa berlaku? Maka pada waktu tersebut mereka akan menjerit dengan jeritan yang amat kuat sambil berdoa dan meminta pada Allah. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna Tuhan, keluarkanlah kami daripada tempat ni. Na'mal salihan, kami keluar kerana kami nak beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, lain daripada apa yang kami telah perbuatkan dahulu di dunia. Dunia dulu kami buat benda yang lain, kami sibuk dengan dunia, akhirnya kami terlupa dan terlepas akhirat. Bila ahli neraka minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, agak-agak apa jawapan Allah bagi kepada mereka? Allah kata, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum min nadhir. Hoi orang tua yang tak sedar diri, bukankah kami telah panjangkan usia engkau di dunia dahulu? 40 tahun tak cukup, 50 tahun tak cukup, 60 tahun tak cukup, 70 tahun tak cukup. Bukankah kami telah berikan satu tempoh masa kepada engkau untuk hidup di dunia? Dan kami datangkan pada usia engkau adanya tanda-tanda yang akan menyebabkan engkau ingat akhirat. Bukankah haji ini salah satu tanda? Haji ini satu stesen. Haji ini bukan penamat pada kehidupan kita. Haji ini permulaan langkah kaki kita ke akhirat. Kebiasaan orang yang bila dia demai haji ini, menjadikan sepatutnya dia memikirkan dan buat persediaan untuk akhirat melebihi daripada orang yang belum datang untuk mengerjakan haji. So ini semua di antara ayat-ayat yang menggerunkan kita, yang menakutkan kita, yang menginsafkan. Dan Allah sengaja ceritakan akhirat supaya manusia sentiasa beringat. Maha baiknya Allah, dia cerita siap-siap pada kita. Sebab tu kita ambil topik ni supaya kita dapat satu semangat. Semangat untuk memperelokkan akhirat kita yang mungkin tidak elok. Ataupun kalau kita belum buat persiapan, kita akan memulakan persiapan tak kisah berapa pun usia kita. Pada saat ini yang penting kita pandang akhirat dengan satu pandangan yang betul dan tepat. Baik, maka kita tak nak kita terkejut buruk. Maksudnya sudah-sudah kita dah pun berada di alam barzah. Ni baru satu poin. Okey, baik. Baru satu poin. Baik, tapi tak apalah, saya stop dekat situ. Ada sambungan dia lagi. Pasal saya nak kena pergi ke Penang pula. Pergi ke Madinah. Saya nak pergi ke Madinah. Kejap lagi train walaupun pukul 7. Tapi tak apalah, saya buka. Kita ada masa 15 minit. Kalau ada soalan yang nak ditanya. Okey, baik. Kalau ada soalan yang nak ditanya. Baik. Saya mulakan terlebih dahulu soalan daripada saya. Okey, Ustaz dah cerita dah pasal akhirat. Kami dah faham lah. Memang kena pentingkan akhirat. So, apa nak perbaiki akhirat ni? Kami nak mula kat mana, macam mana, apa benda yang kami nak perbaiki akhirat kami, kat mana? Baik. So, kita perbaiki akhirat kita yang pertama, kita perbaiki pada solat. Kenapa solat yang pertama sekali? Kenapa yang pertama sekali kita nak perbaiki akhirat kita bermula dengan solat? Kenapa solat? Solat tiang agama. Solat penentu amal kebaikan kita yang lain diterima. Solat ni seumpama satu pasport. Pasport ke syurga adalah dengan solat tu tadi. Tanpa solat, seseorang yang buat segunung kebaikan sekalipun tiada nilai di sisi Allah. So, apa nak buat? Maka kita nak menjaga, pelihara, memperbaiki solat kita. Perbaiki solat. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi SAW, Ayu Islami khair ya Rasulullah? Apakah Islam yang paling terbaik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? As-salatu ala waqtiha, orang yang solat di awal waktu. Kita kat sini, kita di-train. Start daripada hari pertama kita sampai, semua kita solat di awal waktu, bukan? Maka pegang sungguh-sungguh apa yang kita dah start di bumi Haramain ini, di Mekah ini dan di Madinah juga nanti.
iaitu untuk kita bawa dan kita buat sungguh-sungguh, kerana medan kita yang sebenar adalah saat ketika kita kembali ke tanah air. Baik, itu yang pertama. Ada seorang, saya pernah cerita ke hari itu waktu kita kursus haji, kisah seorang kawan kami lah, sahabat kami yang kerja sekali, tapi dia gaji okey, dari segi kerja dia pun okey, tapi dia masih lagi serabut dalam hidup dia. Hidup dia ni memang serabut. Satu hari ni dia main bilik saya, nak minta saya buat air penawar. Biasanya orang ni kalau dia rasa serabut, kononnya dengan air penawar tu dia akan dapat hilangkan keserabutan dia. Saya kata sebelum aku nak jampi hang, aku nak kena tahu hang ni sakit apa. Tak tahu sakit apa, tapi jiwa kacau lah. Macam-macam masalah. Saya kata, aku tanya soalan, sila jawab. Soalan pertama saya tanya dia, saya tak tanya dia solat ke tak solat, mengaibkan orang. Jangan tanya orang, kau solat ke tak solat. Cukup tanya bila lah solat. So bila lah solat berbeza dengan hang solat ke tak solat bukan? So saya tanya bila lah solat. Dia kata raya haji tahun lepas kot. So kita tahu dia dah lama tak solat dan dia hanya solat sunat raya saja, tapi dia tak solat fardu. Saya tak ketawakan dia. Saya kata boleh tak aku nak cakap pada engkau, aku rasa engkau ni dalam diri engkau ni tak ada Tuhan. Dalam diri engkau ni tak ada Tuhan. Dan dia mengaku, dia kata aku pun rasa macam tu, dalam diri aku tak ada Tuhan barangkali. Baik. Kalau dalam diri orang yang solat, okey, saya tanya satu soalan, tuan-tuan jawab. Kenapa kita kena solat Pasal apa kena solat? Pasal apa solat? Betul. Kita solat, tanda orang yang solat tu ada tanda dia ingat Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, bukan jawapan daripada dia. Allah sebut, wa aqimus solata li dzikri. Dirikan solat tanda ingatan kepadaku. Maknanya orang yang tak solat, dia automatik dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, orang yang tak ingat, tahu apa kesan kalau orang tak ingat Allah? Orang yang tak solat, tanda dia tak ingat Allah. Kalau orang tu tak ingat Allah, apa yang berlaku pada orang yang tak ingat Allah ni? Allah sebut dalam ayat yang lain. Apa dia ayat dia? Okey, kesan orang yang tak ingat Allah. Wa may yakhsha an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Allah kata siapa yang tak ingat Allah, maksudnya tak solat tu tak ingat Allah, tak ingat Allah yang Ar-Rahman, Allah yang bagi banyak kebaikan pada dia ni, nescaya Allah jadikan bagi diri dia tu setan. Allah jadikan teman rapat dia adalah setan, fahuwa lahu qarin, setan ini sentiasa duduk dengan dia. Jangan kata setan silat-silat hari bulan, setan pun takut kat dia. Setan kata aku ni dulunya aku solat, cuma aku tak nak sembah Adam je. Engkau ni solat pun tak nak, engkau lebih dahsyat daripada setan. Patut orang ni apa nak buat? Tuan-tuan mau pegang dia, humban kat dalam jamrah Aqabah. Okey, baik, bukan humban batu, humban dia kat dalam tu. Okey, saya tak solat. Itu yang pertama. Next, yang kedua, kesan orang yang tak ingat Allah. Allah kata wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada ingat aku. Dipanggil, diajak dia ingat Allah, tak nak ingat. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kami jadikan hidup dia sempit. Kat dunia lagi Allah sempit. Dia mungkin kaya, dia mungkin banyak duit, tapi Allah sempitkan hidup. Apa makna sempitkan hidup? Allah susahkanlah perjalanan hidup dia, macam-macam masalah dalam hidup. So hidup dia sempit. Baik, sempit dekat dunia tak apa. Satu keadaan yang paling dahsyat, Allah kata wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan mereka daripada kubur besok setelah dia mati, dibangkitkan di dalam kubur besok dalam keadaan mata dia buta. Buta tuan-tuan ke hari akhirat. Bila mata dia buta ke hari akhirat, dalam keadaan dia meraba-raba ni apa dia kata? Ya Rabb, ni Al-Quran cerita. Wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma. Kenapa dibangkitkan aku dalam keadaan mata buta? Laqad kuntu basira. Sedangkan di dunia dahulu aku adalah orang yang mata celik. Maka jawapan Allah bagi kepada orang yang tanya, kenapa aku mata buta? Allah kata, nasullaha fanasiyahum. Kamu lupa pada Allah, kami jadikan kau lupa pada diri. Al-yawma nansakum kama nusitum liqa'a yaumikum hadza. Hari ini kami lupakan engkau sebagaimana dulu kat dunia kamu lupakan kami. Maknanya mereka dilupakan oleh Allah ketika berada di hari akhirat. So, make sure jaga solat. Sehabis baik, hutang-hutang kita yang lampau, tak mampu bayar semua, bayarlah sedikit demi sedikit, perbanyakkan ibadat sunat selain daripada bertaubat pada Allah. Next, yang kedua, perbanyakkan zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar ni, tugas zikir ni menambahkan pahala, memberatkan timbangan. Nak beratkan timbangan dengan memperbanyakkan zikir. Zikir yang pertama, zikir mulut. Yang kedua, zikir dalam arti kata setiap benda yang kita buat,
kita ingat Allah. Maksudnya kita ikut peraturan yang Allah tetapkan. Next, yang ketiga, perbanyakkan sedekah. Kerana sedekah ni menghilangkan kemurkaan Allah pada seseorang. Sedekah menghilangkan kemurkaan Allah pada seseorang. Sedekah diangkat darjat dan dihilangkan dosa. Baik, yang keempat adalah menuntut ilmu. Kerana Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi alman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari satu jalan menuntut ilmu, Allah permudahkan jalan bagi dia di akhirat, iaitu ke syurga. Dan yang kelima, perbanyakkan taubat. Kerana taubat ini, syurga tidak dimasuki melainkan oleh orang-orang yang mereka adalah di kalangan bertaubat, sehingga disebut wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah di waktu tengah malam. Itu di antara cara kita nak memperbaiki akhirat kita, di antara amalannya lah. Okey, baik. Next. Okey, ada soalan yang lain? Okey. Kita buat tawasul bagi kita. Kita ikhlas pada kita buat ibadat tu. Okey. Bagus soalan. Ini banyak ada seorang ustaz-ustaz terlebih tasawuf ustaz ni pun. Ini ada dua benda. Yang pertama dia kata, jangan, kalau kita duk asyik sedekah pahala dekat mak bapak kita, lupa sedekah untuk diri, akhirnya mak bapak kita untung, kita tak dapat apa. Saya kata, apa punya bengong lah kata ustaz ni. Bila kita buat baik, setiap kebaikan, in ahsantum li anfusikum. Allah kata kamu buat baik, kebaikan tu akan kembali pada diri. Termasuk kalau kita doakan pada mak bapak, kita bahkan bukan pada mak bapak. Contohnya, di sana ada bab mendoakan kepada orang yang lain. Kenapa kena doakan pada orang lain? Setiap kali kita doakan pada orang lain, malaikat akan kata bagi engkau pada apa yang kau doakan. Kita sedekah dekat orang, walaupun kita bagi dekat orang, tapi tetap ada hak bagi, habuan bagi kita. So yang tadi, soalan tadi ni berkaitan tentang ikhlas tadi. Kalau kita buat kerana sesuatu benda, adakah dikira dinamakan kita buat bukan kerana Allah tapi kerana nakkan benda tu? Baik, maka jawapan kita, Allah sendiri suruh kita buat kerana benda tu tadi. Baik, contoh. Baik, ada satu ayat Quran kita bagi. Okay, ayat Quran, Allah sebut, man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa yang beramal soleh, lelaki dan perempuan, walanuhyanahu hayatan thayyibatan, kami berikan pada dia penghidupan di dunia. Maknanya Allah sendiri sebut. So di antara tanda kebaikan akhirat seseorang tu kat dunia lagi Allah dah bagi siap-siap. Okay, so bila kita buat sesuatu benda kerana Allah pada waktu yang sama, tapi kerana nakkan pahala yang ada di samping amalan tersebut, maka kita akan dapat. Dan itu juga termasuk di antara janji Allah. Janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang soleh, buat kebaikan kerana menginginkan sesuatu benda. Dia seumpama macam ni, tiga-tiga dia betul. Saya ada 3 orang anak. Dekat-dekat anak raya, saya cakap dekat anak saya, Mat, Mit, Mut, jom kita cat rumah. Pasal kita nak raya. Mat pun tanya, kalau cat rumah dapat apa ayah? Saya cakap, hang cat rumah, aku beli baju raya dekat hang. Okey, dia pun nak cat rumah. Anak yang kedua pula dia kata, tak nak lah ayah, penatlah bulan puasa nak cat rumah, apa tak payah cat rumah kita cantik lagi. Kita tunjuk ke anak kita, hang nampak dah ni penumbuk aku. Hang nak cat ke nak? Tak. Takut dekat kita, dia pun cat rumah. Baik, anak hang ketiga ni tanpa disuruh, dia sendiri datang cat. Kita tanya anak yang ketiga, kenapa hang cat? Dia pun cakap, dia kata, ayah aku kot dia yang suruh, takkan aku tak cat. Baik, tiga-tiga orang anak ni, tiga-tiga orang mereka mendapat hak mereka. Yang pertama nak baju raya dia dapat, yang kedua sebab dia takut dia buat, okey, bagus. Yang ketiganya dia buat kerana dia adalah anak dan yang suruhnya adalah bapa. Yang paling terbaik adalah yang ketiga tu tadi. Baik, okey. Ada lagi soalan lain? Baiklah. Walhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah kita sambung nanti, ada masa hari-hari yang lain. Kalau ada masa kita sambung sedikit lagi. Saya tak baca pun lagi ke semua poin ni, sebab tu malas nak mencatat. Bila mencatat saya tak baca pun lain yang diberitakan. Tapi masih lagi dalam tajuk lah insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi